Bukan kata pakai itu haram. Simpan dalam rumah pun tak boleh. Kerana dibimbangi, tuan-tuan akan menggunakannya. Jadi yang mana ada sudu emas, periuk emas, pinggan mangkuk emas, sikit walaupun pinggan tu tak boleh pakai. Tu nak buat macam mana tak? Jual ke orang. Jual ke orang bukan Islam ke apa, pergi jual. Tak sayang Zaid, ni bukan sayang, ni kira haram. Benda haram-haram tak boleh sayang. Babi itu haram, buang je lah. Tak sayang Zaid, duk belah benda kecil. Bukan kira masalah. Bukan masalah tu, bukan masalah kita belah benda kecil, masalah dia haram. Haram tu haram. Sopalah duit kita tu duit riba. Walaupun riba 10,000 banyak, kita dia kata riba ni haram pasal RM2 suku. Ni haram sana ni RM2 suku ni haram sana. Haram lah RM2 suku ni duit riba ni. Tengok-tengok duit riba 10,000. Nak kata haram? Dia memanglah haram, tapi dia macam apa? Sudah dah. Dia tukar dah pasal 10,000. Kalau RM2 sekupang tu cepat-cepat haram ni. Bila kena 10,000 memanglah dia tu haram, tapi nak kata haram terus pun kita pun tak boleh nak kata haram. Jadi kena ingat tuan-tuan, serupalah dalam bab pinggan mangkuk tadi, beli mahal, tiba-tiba ustaz kata haram pakai. Dia memanglah haram, bila pakai saya tak pakai, saya buat perhiasan. Perhiasan pun tak boleh kita kata. Oh dia marah pula, amboi semua tak boleh apa boleh Dia marah pula. Sebab itu tuan-tuan kita kena mengaji. Bila kita kena mengaji, kita ada ilmu. Bila kita ada ilmu, taklah jadi masalah. Sekarang ni kita malah mengaji. Bila orang habak benda tu haram, kita marah. Yang ketiga, yang keempat, yang haram laki-laki pakai emas. Perempuan pun haram pakai emas ialah kelengkapan rumah daripada emas. Mangkuk tandas emas. Kepala paip emas. Kaya sangat. Yang tu salah. Tak boleh pakai. Okey ustaz, kalau saya buat kubah masjid emas, kubah masjid kita tak pakai, masjid pakai tak apa. Ni hak saya kata, ni hak manusia duk pakai di rumah kita, pinggan mangkuk sudu gerpu semua ni. Sebab masjid ada yang diperbuat daripada emas. Dia punya kubah. Di Iran. Jadi tuan-tuan kalau nak rompak emas, pergi ke Iran. Kubah sebesar-besar dia daripada emas. Rompaklah naik helikopter. Okey, ada benda yang haram dimakan tapi harus dijual. Boya ni haram dimakan. Haram dimakan. Baru ni saya ceramah di satu tempat. Boya banyak. Saya ceramah tu sebelah masjid dia tu sungai besar, sungai dia. Saya tanya kat Tok Imam, banyak ular, banyak boya ni. Dia kata banyak ustaz. Oh, tu lubuk dia depan tu. Ni boya naik, ni musim dia naik ni. Saya tanya pasal apa dia naik, dia marah sebab orang duk makan anak dia. Loh, siapa makan? Puak-puak dia pak, kita orang Islam tak makan, dia pak makan. Anak boya pun dia makan tu kan. Mengingkang lari anak, kena hambat. Subhanallah. Kita tak boleh makan boya, tapi kita boleh jual kulit boya. Boleh. Tuan-tuan tangkap boya, seekor terlepas, banjir pada Thailand tu, ladang ternakan boya terlepas. Mai ke kenapuh boya. Tengok-tengok ada depan rumah kita. Loh, ni kata Tuhan nak bagi rezeki ni, nampak. Tuan-tuan bunuh boya tu, ambil kulit dia, jemuk, jual, buat beg tangan. Hukum dia harus. Ustaz, ni beg tangan saya ni daripada kulit ustaz. Ni kulit ular ke boya ustaz? Boleh pakai ustaz? Boleh. Nak dia pun sembelih tak boya ustaz? Nak sembelih lagu mana? Nak sembelih kat mana? Dia bukan ada tengkok. Sembelih pun tak sah lagi nak makan. Habis tu boleh tak ni kira bangkai ustaz? Tak, dia tak kira bangkai. Bila kita ambil kulit boya, kita cuci lendir dia. Kita basuh lemak dia. Kita rendam dengan air kapur. Rendam dengan air kapur. Kemudian kita jemur dia. Kita karah dia sampai hilang bau dia. Maka bersihlah dia. Dan sesuailah jadi kasut, tali pinggang dan sebagainya. Dompet. Jadi tak payahlah tuan-tuan. Bila semayang, dompet tu tuan-tuan campak di
di kapet. Sebab saya pernah tanya orang, pasal apa tak dompet di bawah? Ni kulit boya ni. Dia apa kena kulit boya lah, dia najis apa semua kita sembahyang. Tu tali pinggang abang. Buka lah tali pinggang sekali, tali pinggang pun kulit boya je. Tak boleh ni londeh payah. Apa punya ni? Bila dah kamu dah cuci kulit macam itu, boleh. Yang tak bolehnya kulit babi dan anjing. Saya habaq banyak kali dah tuan-tuan. Babi ni kena sebut keras. Dia tak boleh sebut lembut-lembut. Kulit babi tak apa. Tak mau tuan-tuan. Kulit babi. Dia macam itu tuan-tuan. Macam babi tu kalau tuan-tuan samak macam mana pun tak boleh pakai. Babi dan anjing dan keturunan. Jangan bila kita beli kasut. Ni kasut babi yang beli ni mak. Tak apa mak. Okey kata samak lah. Tak boleh. Samak lah 1000 kali dengan 1000 tanah sekalipun. Dia takkan suci. Tapi kulit lembu boleh buat. Ni kusyen kereta tuan-tuan, ni kusyen kulit. Untuk sebuah kereta 4 ekor lembu digunakan untuk balut kusyen kereta kita. 4 ekor lembu di Jerman. Masya Allah. 4 ekor lembu ambil kulit dia balut kusyen kereta kita. Ni kulit betul lah. Setengahnya kulit plastik. Tu yang duduk-duduk terbakar badan tu. Panas. Kulit jenis PVC ni panas lah. Kulit hak betul-betul dia tak panas, dia selesa melekat badan kita tu. Dia 4. Jadi tak jadi masalah. Dia boleh buat baju. Boleh buat. Jadi kulit boya, kulit ulang tak boleh dimakan. Tak boleh dijual. Tetapi boleh dijual kulitnya. Ada binatang yang haram dimakan, harus dijual. Beruk ni haram dimakan, haram dijual masa dia bodoh. Harus dijual bila dia pandai. Bila dia masuk sekolah panjat memanjat, dia dapat diploma memanjat pokok kelapa, maka harus jual beruk yang sudah pandai. Tak salah. Yang salahnya jual beruk bodoh. Baru tangkap di hutan, duk tengok orang duk cakap orang, duk marah orang. Yang tu tak boleh jual. Suruh dia krosos dulu. Panjat pokok kelapa dulu. Bila dah panjat, dia dah pandai mana buah nyok muda, mana hak tua, maka dia pun dah lulus, boleh dijual. Hukum dia harus. Okey, tu beruk. Sebab tu beruk ni tuan dia sama ada naik motor atau naik basikal mesti duduk depan. Beruk. Dia tak boleh duduk belakang tuan. Sekali orang kata, beruk sampai dah. Kalaulah beruk tu duduk di belakang tuan, kan orang yang nak upah panjat pokok tu kata apa? Naik motor tuan dia, beruk duduk belakang. Tu beruk sampai dah. Jadi siapa dia yang beruk? Faham tak? Sebab tu beruk macam mana pun mesti duduk laraga. Kalau naik basikal tu mesti duduk atas handle. Jadi kalau orang upah kata, tu beruk sampai dah, maknanya beruk dulu lah, pasal beruk depan. Jadi tuan-tuan yang mana bawa beruk tu pastikan duduk depan. Tidak tuan-tuan jadi beruk tuan-tuan. Dia kena letak di situ. Ada binatang yang haram dimakan, halal yang haram dijual. Apa dia? Babi, anjing. Ada binatang yang haram dimakan tetapi halal dijual. Apa dia? Binatang tu bukan kulit dia, binatang tu sendiri. Apa dia? Kucing. Kucing haram dimakan tapi halal dijual. Kucing pekan, kucing kampung, kucing hutan haram dijual. Kucing kampung tu apa? Tu di rumah kita tu lah. Tompok, kucing siam, kucing Parsi, boleh dijual. Kita pergi kedai, duduk tengok di kedai tu, ya Allah, bulu kembang, pipi ni band, tengok kita miau. Kita tanya dia, berapa tu ke? Ini mahal, ini 3,000 punya, ini palsi punya, ni bukan palsu, bukan, ni palsi punya. Jadi boleh kita beli. Pasal dia boleh buat teman, dia ada manfaat. Dia boleh hambat tikui, dia boleh diam, dia tak cakap kita duduk menung, duduk tengok TV sama kita. Tambah kita pula tak menikah, sunyi. Nak cakap dengan siapa? Cakap dengan dia. Tompok, tengok. Tompok, mai kat mama, mai. Tompok pemain kedai. Mama tu dia betul. Dah pandai bercakap pula tompok.
Tapi kalau kucing tu bodoh, kucing tu jahat, maka tak bolehlah jual. Kucing hutan. Kucing hutan ni jenis cakar orang, lompat ke orang, gigit orang, maka haram dijual. Sebab apa haram dijual? Sebab tidak ada manfaat. Tak ada guna. Ustaz, tu macam saya jual cacing, untuk apa? Saya jual cacing untuk orang yang memancing. Tak apa. Ustaz, saya jual lintah, untuk apa? Untuk menghisap darah, buang penyakit. Tak apa. Yang salahnya jual lintah untuk buat lecikang. Yang tu yang salahnya. Okey? Baik. Bahagian yang kedua, harir. Harir maknanya sutra. Laki-laki haram pakai sutra. Sama ada sikit atau banyak. Sama ada campur ataupun pure. Laki-laki jangan pakai. Sebab apa tak boleh pakai? Sebab itu adalah khas untuk perempuan. Tetapi di akhir zaman Nabi sebut laki-laki akan banyak pakai sutra. Walu bisal hariri wattakhizatul qainat wal ma'azif. Di akhir zaman laki-laki banyak pakai sutra dan banyak mengambil artis daripada wanita-wanita. Dan banyak muzik dimainkan. Ini di akhir zaman. Sekarang sudah berlaku. Laki-laki pakai sutra. Ya, kemudian artis-artis disanjung-sanjung. Wattukhizatil qainat. Disanjung-sanjung artis. Bayaran beratus ribu pun tak apa. Untuk ustaz bayaran, Allahu Akbar. Menung tuan-tuan. Menung. Kesian tengok artis sekali menyanyi 20 ribu. 15,000. 5,000 pun ciput lagi. Ni dia. Ni yang Nabi sebut di akhir zaman sudah berlaku. Dan yang ketiganya muzik. Orang sudah terlalu banyak bermuzik. Baik, laki-laki haram pakai sutra sebab apa? Sebab kulit kita kasar. Bila kulit kasar, sesuainya ialah baju yang kasar, seluar yang kasar. Sebab tu laki-laki boleh pakai seluar jin. Memang disuruh pun. Nampak kasar sikit. Ganas sikit nampak. Pakailah seluar jin, tak salah. Tapi ada ustaz kata haram pakai seluar jin. Sebab ada lambang Kristian dekat pokok. Dekat pokok. Dekat pokok belakang tu ada macam cross. Tu yang haram tu. Astaghfirullahalazim. Kalau kata ada cross, bukalah pokok. Buanglah. Kalau nak kira cross semua, lambang salib semua, huruf T pun tak boleh. Ni lambang salib T. Kena tukar huruf apa? Nak sebut huruf apa ni? Kampung Tekah, buang T, Kampung Ekah saja. Kalau Jitra tak ada T jadi apa? Jilra semua. Tak pening kepala kita. Dah Jitra. Tapi huruf saja. Ada yang kata hang buat ampayan huruf T tu lambang salib tu lah. Biar ongkah buang pula ada penyedai baju. Tu tiang telefon semua huruf T tuan. Pencawang elektrik tak pening pula TMB. Lagu mana nak buat ni? Apalah yang teruk sangat. Hak lambang tu kita ambil berat sangat. Hak perangai kita. Tak salah pakai seluar jin. Pakailah. Ya, orang Arab semua pakai seluar jin. Pakai pergi lah. Tak salah dia pakaian laki-laki. Tak salah pakai kot. Laki-laki pakai kot, tie. Ni apa hak cekik tekok tu bo nama bo pakai pergi lah. Itu pakaian. Tidakkah itu ustaz menyerupai pakaian Kristian? Tidak. Yang dilarang pakai ialah pakaian keagamaan, agama lain yang tu haram. Tuan-tuan pergi pakai pakaian Sami, yang tu haram. Pergi masjid tu. Mana mat? Masjid. Elok pakai. Dengan kepala botak tu berjalan. Bawa beg buruk satu. Tak boleh. Sebab itu pakaian resmi dia. Agama dia. Dia tuan-tuan nak pakai baju Melayu, pakai pergi. Orang perempuan nak pakai baju sari boleh. Sari bukan pakaian agama. Cuma kalau orang perempuan nak pakai sari, mesti tutup pusat. Tutup pusat perut tu. Yang tu yang salahnya. Sebab dia pun pakai sari, pusat buka. Tu dia besar tu. Kita tengok pun terkejut. Dah lah besar ke dalam pula tu. Jadi yang tu yang disuruh tutup. Orang India Muslim pun pakai sari, tapi dia tutup keseluruhan. Bangladesh, cuba tengok Perdana Menteri Bangladesh.
Perempuan dia pakai sari tapi dia tutup semua. Baik, jadi orang lelaki haram pakai sutera, sebab sutera ni lembut, sesuai untuk perempuan yang kulitnya lembut, kerana menyerupai, tasyabbuh, menyerupai itulah yang haramnya tu. Saya kata banyak kali dah pada tuan-tuan, laki-laki tak boleh simpan rambut panjang lebih daripada bahu. Perempuan tak boleh botakkan rambut. Perempuan tak boleh gunting rambut macam rambut laki-laki, jadi tomboy, haram. Laki-laki tak boleh pakai baju batik, baju kurung batik, bukan baju batik biasa tu, baju kurung lah, batik, baju kurung lah, baju kebarung, mengkarung semua tak boleh pakai laki-laki. Okey, nak pakai baju batik pakailah, baju kemeja tak apa. Ni baju perempuan ni, dia pergi pakai walaupun dia berlakon, lawak lah, maharaja lawak lah, pergi jadi perempuan pakai baju kedah, kain batik, maka hukum dia haram walaupun dia melawak, berdosa besar, wajib taubat nasuhah. Tak boleh. Orang lelaki pun bukan setakat tak boleh berpakaian perempuan, berjalan macam perempuan pun salah. Ya, berjalan macam perempuan pun salah. Main kerja lembut, hangatnya. Tuan-tuan, hak tu pun tak boleh tu. Sepak aku sekali. Kadang ada sangat. Sebab tu kalau ada hak lembut-lembut, wajib pergi masuk PLKN. Masuk ranger ke, pertahanan awam ke, rela ke, suruh pergi berkawat. Bila kita ada anak yang lembut, kita hantar dia pergi belajar masak. Tu yang payah tu. Dah lah dia lembut, kita suruh dia lembut pula. Ikan ni, perempuan ni, kita kena potong macam ni tau. Kata dia, dah tuan-tuan. Tak jadi tuan-tuan. Salah benda itu. Tak boleh. Dan perempuan juga tak boleh berjalan macam lelaki-lelaki. Dia berjalan ni, retak tai kita. Tu dia, subhanallah. Bekas dia berjalan tu. Mumbang. Jalanlah sifat orang perempuan. Tak boleh berpakaian macam lelaki-lelaki. Baik. Jadi yang ketiga, tentang sutera. Lelaki boleh jual, tetapi tak boleh pakai. Jadi kalau kita dah beli baju batik sutera, kemeja sutera, mahal, tiba-tiba haram, tak tahu saya, baru main ni baru kata haram, tak tahu, jual kat siapa? Bukan Islam. Kalau tak jual Ustaz, buat kain buruk, pilak kaki, boleh. Yang terbaru sekarang ni orang buat sutera jadi baju kalis peluru. Baju kalis peluru. Sebab kain sutera ni dia bukan kain murah macam kita ni. Kain kita ni 3 ringgit setuku semeter. Dia nipis. Kain sutera dia rapat, dia punya benang dia tu rapat. Kalau kita buat 3-4 lapis, peluru tak boleh tembus. Jadi tuan-tuan nak pergi Thailand apa semua pakai baju sutera 4-5 lapis ni. Dia untuk keselamatan. Sekarang dah buat dah teknologi baru. Dia nipis, dia ringan, tapi peluru tak boleh masuk. Sebab kain dia terlalu rapat benang dia. Masya Allah, Tuhan ciptakan ulat boleh susun benang jadi terlalu rapat. Jadi masalah baju kalis peluru yang dijadikan daripada sutera, yang tu saya tak berani jawab. Tu kena tunggu majlis fatwa yang terbaru punya ni. Boleh tak boleh laki-laki pakai jenis itu? Sebab dia bukan lagi nak menyerupai perempuan dah. Dia nak menjaga keselamatan dia. Dia polis, dia askar, dia Perdana Menteri, dia raja. Jadi takut orang tembak dia. Boleh tak boleh? Yang tu tuan-tuan kena refer pada majlis fatwa. Tu benda baru. Saya tak berani bagi jawapan. Sebab bukan lagi alasan dia untuk berlawa-lawa. Alasan dia adalah untuk keselamatan. Ni kita tak tahu. Adakah boleh pakai macam gelang yang kita pakai gelang pergi Mekah tadi, atau faktor keselamatan. Jadi saya tak berani nak bagi benda tu. Tuan-tuan kena hantar surat. Ya, sebab mungkin tak sampai lagi ke Malaysia. Teknologi ni ada di Jepun dan di Korea Selatan. Mereka buat baju kalis peluru daripada sutera. Memang demonstrasi dia bila tembak dengan pistol, peluru tu melantun balik. Tu canggihnya baju ni. Baik. Kemudian orang lelaki harus memakai sutera di dalam beberapa sebab. Pertama, kerana menampung bajunya yang terkoyak. Katalah baju saya ni terkoyak warna kuning. Terkoyak. Koyak tu nak jahit tak boleh lah. Terbakar kena serika ke apa ke. Nak ambil kain kuning ni lain kalau pula. Jadi orang rumah saya kata, ni ada kain kuning tapi sutera lah dia punya.
boleh ditampar di tempat yang terkoyak sekira-kira besarnya 4 jari. 1 jari, 2 jari, 3 jari, 4 jari. Lebih daripada 4 jari tak boleh tampar dah. Jadi boleh ditampar dengan sutera paling besar ialah 4 jari. Ustaz, jari tu jari Arab kan jari siapa? Jari kamu lah, kamu pakai. Baju ni baju kamu. Jari kamu lah, pak di sini. Tak di situ. Yang kedua, laki-laki boleh pakai sutera sama ada dia keluar rumah atau dalam rumah bila dia mengidap penyakit kulit. Harus pakai. Kurap, ya, kayak, panau. Jadi dia duk bergaruk. Benda kurap gatal duk garuk. Pergi keluri malu lah orang duk tengok. Jadi tak nak bagi garuk, tak nak gatal, pakai sutera. Harus. Jadi abang-abang pandang baik pada orang yang pakai sutera. Bila pergi kenduri kahwin, pandang baik. Mungkin mereka menghadapi masalah kurap. Ha? Loh, datuk tu pakai baju sutera, datuk tu no. Kurap tu. Tukar nama dia, datuk kurap. Jadi kalau tuan-tuan tak nak pakai orang tuduh kurap, tu saya pakai. Tapi kalau memang dia penyakit sungguh kulit, pakai sutera. Sutera tu sejuk dan dia tidak menggatalkan dan dia tidak merebakkan penyakit. Ini sutera. Harus pada orang laki-laki bila mengidap penyakit boleh pakai. Perempuan boleh pakai sutera untuk semua benda. Hatta semayang sekalipun. Pakai telekung sutera boleh. Dia pakai baju kurung sutera, kemudian pakai telekung putih. Sah semayang. Sebab ada orang kata tak boleh. Tak boleh pakai. Awak, dia ulat. Dia ni tai ulat tu. Tai najis tak? Masa bila sutera ni pada tai? Takkan Allah nak buat benda yang baik daripada tai? Dia daripada air liur dia. Air liur tak najis. Dia bukan najis. Lebah, madu lebah semua pada air liur. Lepas mana najisnya? Sebab ada ustaz yang mengajar. Pakai sos semayang. Benda kotor najis. Bunyi dalam ni. Nak sebut kata haram. Haram. Benda najis. Apa punya ustaz ni? Janganlah macam itu. Hang tak tahu tentang sutera. Janganlah cerita pasal sutera. Ni benda haram semua. Tu yang saya kata pada tuan-tuan dulu, ada satu ustaz mengajak semayang. Orang perempuan semayang tak pakai baju dalam, tak sah semayang. Pergerakan lebih pada 3 kali. La ilaha illallah. Astaghfirullahalazim. Jadi bila dia rukuk, bergerak. Bila i'tidal sami Allah, bergerak lagi. Subhanallah. Dia kata tu lebih pada 3 kali tu. Batal tu. Apa punya ustaz ni? Bukan dia saja-saja goncang. Dia tindakan refleks. Kena faham. Saya kata dekat makcik tu, makcik bertanya kat ustaz tu, ustaz mayang ke sepeda lagi banyak bergerak. Sak kiri, sak kanan, sak kiri apa. Duk kata ke orang hang tu apa? Jadi jaga-jaga, janganlah cepat kita duk kata yang nu haram, yang ni haram. Sabarlah dulu. Ini semua tak boleh pakai. Kalau lah sutera tu najis, bukan kata dalam semayang, luar semayang pun tak boleh pakai. Jadi benda tu adalah benda yang harus boleh pakai dalam semayang. Tak jadi masalah. Mayanglah. Baik, yang ke-5. Boleh tak budak kecil? Budak kecil pakai mah, pakai sutera. Ni, adik kita ni boboy. Lah, boleh tak dia pakai sutera? Dia bukan cukup umur lagi. Boleh tak mak dia pergi ambil rantai mak dia pergi pakai kat dia? Kan? Macam kita lah dulu-dulu. Tuan-tuan ni lapis muda. Saya ni lapis tua. Kan, lapis tua ni dulu ambil gambar masa kecil-kecil semua di kedai. Mana nak ada kamera masa tu, semekin. Nak ambil gambar lelaki, ambil gambar keluarga, pergi kedai. Lah dah dengan handphone yang perak. Ambil sendiri pun boleh perak. Dulu dah bawa gambar anak baru beranak 6 bulan, 3 bulan duk menerak. Pergi atas meja. Zaman dulu-dulu macam tu lah tak? Bogey pula. Nah, setengah spender saja duk tengok. Mak duk acam lah ni.
Tengok mak. Merah nak ambil gambar ni. Mak dia pakai rantai mah dekat baby tu. Baby tu laki-laki. Haram ke tak haram? Baik. Jadi kalau Imam Nawawi kata, kalau dia pakai sutra, kalau dia pakai mah, budak tu belum lagi mumayyiz, yang tak reti halal dan haram, tak reti dosa pahala lagi, umur 6 tahun, 7 tahun, 4 tahun, 4 bulan, 3 hari, 3 minggu, maka hukum dia harus hanya pada hari raya. Hari raya budak tu boleh pakai baju sutra dengan mah. Lain daripada hari raya ada 3 hukum. Pendapat pertama kata harus, selagi dia belum mumayyiz. Pendapat kedua kata haram. Pendapat ketiga kata lebih daripada mumayyiz, walaupun belum lagi cukup umur, haram. Jadi ambil daripada situ, kalau tuan-tuan nak pakaikan rantai mah ke gelang pada anak ke, boleh pakai pada hari raya sahaja, dan belum lagi budak tadi cukup umur ataupun mumayyiz. Itu untuk budak-budak kita yang laki-laki. Yang perempuan tak apa, ni cerita ni budak laki-laki. Baik, sekadar itu dulu. Ada apa soalan? Ada pertanyaan? Ya. Ya, ada soalan. Baik, hukum pakai cincin bagi perempuan. Nak pakai cincin di jari mana? Pakailah jari mana pun. Hukum dia harus. Sebab dia tidak dikira aurat. Ibu jari, jari telunjuk, pakailah. Tapi yang selalu kita pakai jari manis lah tak? Tapi kalau tuan-tuan pakai 10 jari, 10 jari ni ada cincin, tak apa. Harus pakailah di mana-mana pun. Baik, hukum memakai pencuci yang klaim dalam produk pencuci mereka ada emas 24 karat. Ini ada sejenis sebut pencuci pula. Ada gold. Tu satu perempuan telefon saya, "Ustaz, ni boleh pakai no, Ustaz? Ni dalam serbuk pencuci ni ada emas. Berapa ringgit satu serbuk tu? RM4.50. Kalau tak emas. RM4.50 apa emas berserebak dalam tu? Tak ada, bohong tuan-tuan. Dah pakai pilah. Mana ada emas bercampur dengan serbuk pencuci harga RM10. Emas lah ada berapa ribu harga. Satu gram ada berapa ribu apa hati lah. Dia lama tak beli ni. Ha? Berapa orang tak membeli dah mahal lah. Tiba-tiba dia pergi kisah pergi buat sabun. Pelik tuan-tuan. Nama saja di situ. Jadi orang perempuan tadi saya kata dah tak boleh pakai susuk emas. Walaupun emas tu harus pada perempuan, tapi bila dijadikan susuk haram. Buh bawah dagu, buh bawah mata, buh bawah pipi, haram. Tapi Ustaz kata halal emas. Memanglah halal emas tu, tapi bila jadi susuk jadi syirik. Okey, susuk, raksa dan pijar. Benda ni haram bagi laki-laki ataupun perempuan, walaupun emas untuk perempuan. Saya tahu tatu itu haram disebabkan sifat dakwanya yang kekal dalam kulit. Jadi soalan saya, adakah aplikasinya juga adalah haram? Seperti contoh melukis corak di tangan ketika berinai, memakai sarung lengan yang nipis dan bercorak kelihatan seperti kulit bertatu. Ataupun tatu sementara seperti tatu Pepsi dan bendera negara ketika perlawanan bola sepak. Ukiran rambut serba yang kelihatan seperti tatu di kepala dan lukisan ala-ala tatu yang kerap dilakukan dalam lakonan filem Malaysia sekarang. Perlukan penerbangan pula. Kan? Penerangan berdasarkan hukum tentang baru naik penerbangan. Baik, jadi tuan-tuan, tatu ni haram. Baik laki-laki maupun perempuan. Tapi sekarang ni ada tatu yang sementara. Dia sementara dia nak berlakon filem, dia pergi pelekat sini, dia pergi striker, melekat lah benda tu. Kemudian dia boleh buka balik. Yang tu tak apa, bagi laki-laki. Tapi kena tengok lah, adakah binatang ke, gambar rimau, boya ke, tak mau lah. Kalau sekadar bendera, tak apa, dia pelekat sini. Sekali dia buang balik. Yang haram tu ialah tatu yang dicacah
mencacah, melekat dalam dia. Tapi sekarang kita boleh lekat gambar bunga Malaysia, bunga apa, bunga raya, bendera Malaysia, tak apa. Tapi kalau gambar binatang, ya, gambar binatang dengan naga, ular kepala 4 letak di situ, rimau kepala 2 letak, yang ni mengelakkan itu lebih bagus daripada dia. Okey, daripada memakainya. Bagi orang perempuan yang berinai di tapak tangan masa nak menikah, hukum dia harus. Dia tidak dikira menyerupai kaum bukan murid Islam. Ya, sebab orang Islam di negara Arab semua berinai. Semua tangan mereka berinai. Orang Turki berinai, Arab berinai. Tak jadi haram sebab dia berada di tapak. Dia tak dikira tasyabuh. Mengukir ni tak salah. Dia bukan bertetu, dia berinai. Tak salah. Kalau tuan-tuan pergi ke negara-negara Islam lain, perempuan-perempuan dia pun semuanya berinai. Dia letak sini pasal dia bukannya, tangan ni bukannya satu aurat bagi dia. Dia nak hias pi, lantak pi. Tidakkah itu tak dikira sebagai masyarakat yang bukan Islam? Umpamanya dalam Hindu dia pakai benda itu, tak dikira. Itu bukannya perbuatan agama. Yang dilarang ialah perbuatan agama. Kalau kita kata tattoo ni apa nama berinai salah pasal orang Hindu buat, orang Hindu pun makan nasi juga. Tak boleh makan nasi. Oh, ni dia pun makan nasi. Tu lah makan apa? Kena fahamlah yang dilarang tasyabuh tu apa? Dalam soal beragama. Pakaian yang beragama, cara ibadat beragama, cara semayang beragama. Yang tu yang salah tu. Depa nak kenal orang mati, depa duk bakal lilin, Kita pun duk bakal lilin sekali. Yang tu yang haram tu. Depa nak puja kepada tok nenek depa bakal lilin muih api dekat kek. Yang tu yang haram tu. Orang Melayu jangan buat, orang Islam jangan buat. Tak boleh lah itu. Itu melibatkan upacara keagamaan mereka. Tapi nak potong kek tak apa. Ni buat apa ni? Sambut hari jadi. Ni kek ni apa? Sambut hari jadi. Oh, harap ni. Lah, harap apa? Lilin tak ada. Nyanyi selamat hari jadi pun tak apa. Allah selamatkan kamu. Tu cerita P.Ramlee dulu ni. Tak apa. Lagu orang putih pun tak apa. Happy birthday to you. Tak apa. Jangan ada lilin je. Yang salahnya lilin berapi tu. Sekadar itu tak apa, potong kek bagi makan, baca doa selamat. Itu yang saya dengar satu khutbah Jumaat, satu imam tua baca. Ya, dia baca dengan penuh semangat. Semangat dia baca. Barang siapa yang berkata-kata ketika khatib berkhutbah, maka sia-sialah. Dia tuan-tuan naik kita sekali. Dia sebut sia-sia tu, kita pun naik sekali. Sia-sialah Jumaatnya. Garang. Itu kata orang veteran ni tuan-tuan. Semangat dia baca khutbah. Janganlah kita meniru perbuatan orang Kristian. Walaupun kecil. Ini kita meniru mereka yang kecil-kecil. Sehinggalah mereka meniup lilin di kik pun kita ikut. Saya kata apa benda kik, rupanya kek. Oh, dia sebut kik. La ilaha illallah. Lah, baik. Saya solat berjemaah di surau. Boleh atau tidak saya tarik jemaah sebelah saya untuk merapatkan saf ketika solat. Yang ni kena buat krosos. Ya, krosos solat. Pihak era ni kena buat kursus semayang. Buang meja ni, buat praktikal semayang. Ada masanya kita boleh halang orang. Kita semayang seorang. Seorang semayang maghrib. Orang lain dah habis dah, kita semayang di masjid. Tiba-tiba ada orang lain pula yang nak tumpang jadi makmum. Kita tak hafal ayat. Kita dah hafal enak atau enak je. Ni nak baca apa ni? Kan malulah. Jadi kita pun tak mau dia jadi makmum kita. Jadi kita nak berhenti. Ada yang berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Ikut aku pula dah. Itu yang dia buat berhenti. Batai pula dah. Dia keluar gitu. Jadi kalau saja-saja dia keluar lagu tu, dosa. Jadi dia boleh angkat tangan. Jadi tuan-tuan kalau tuan-tuan semayang, tuan-tuan ikut orang semayang, tiba-tiba dia angkat tangan atau dia jatuhkan tangan dia. Itu tandanya dia tak bagi kita ikut. Itu kena belajar. Sopalah juga. Ya, sopalah juga. Tuan-tuan habis semayang, tengok-tengok dia tak rapat dengan kita. Ya, boleh panggil dia, pegang, tarik ke sini.
dengan sekali pergerakan. Jangan duk ni itu besar lah. Ya, tak boleh lah macam itu. Jadi kena belajar lah. Lepas tu insya-Allah lain masa tuan-tuan buat kursus lah. Tapi masa dia panjang lah, 4 jam. 9 sampai pukul 12. 12.30. So ajar pukul 1. Selalunya segitu saya lah kan. Kalau saya sihat lah. InsyaAllah saya 21, 22, 23 ni saya buat kursus sembahyang di Singapura. Jumaat, Sabtu, Ahad. 3 hari di sana. Baik. Kemudian, cara yang betul sapu muka ketika selesai sembahyang. Sesudah salam untuk orang wanita. Ada yang sapu muka angkat telekung. Ada yang beralah telekung. Ada tuan-tuan. Ya, innaka hamidun majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi 4-5 kali dia nak keluar tangan dia 4-5 kali. Tuan-tuan, sapu muka ni buat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Nak lapik pun tak apa, tak lapik pun tak apa. Sebab dia sudah berada di luar sembahyang. Tak apalah. Pulang pada tuan-tuan. Ada orang yang daripada hujung atas ni sampai ke bawah. Jauh tuan atas. Ada yang cek je. Cek. Oh, itu pun ada juga. Ada yang langsung tak sapu. Semuanya betul sebab dia telah berada di luar sembahyang. Kenapa yang kita sapu muka? Sebab zaman sahabat Rasulullah, zaman Rasulullah dulu, depa sembahyang bukan atas kapek. Itu kena ingat. Depa sembahyang atas pasir. Jadi bila sembahyang pasir melekat. Nabi pula larang mereka sapu pasir ketika sedang sembahyang. Tak boleh menghilangkan khusyuk. Ni pasal duk sembahyang duk sapu, tengok pula, sapu duk tengok pula. Yang tu yang Nabi larang. Jadi selepas habis salam, sapulah. Itu asalnya itu. Habis tu Ustaz, zaman kita sekarang tak ada pasir dah Ustaz. Bohong. Pasir belambak berjalan mesti tak ada pula. Ni kan bohong. Yalah, maksud saya dalam masjid dah ada kapek. Kapek pun ada pasir. Jenis tak basuh, tak vacuum, pasir banyak. Jadi terpulang. Ada ustaz kata bina'ah, Nabi tak buat. Ada ustaz kata tak salah buat, pasir di luar sembahyang. Dia terpulang pada tuan-tuan. Nak buat, tak nak buat sudah. Yang salahnya ngutuk orang. Nah, itu saja. Baik. Bagaimana hukum adik yang disusukan dengan kakaknya kerana masalah kesihatan, lebih dari kenyang? Adakah terbatas air solat dengan abang iparnya? Dan adakah abang ipar tersebut boleh jadi wali untuk adik yang disusukan tadi? Jadi adik tuan-tuan disusukan oleh kakak. Adik tu maknanya menjadi anak susuan kakak lah. Jadi suami kakak tu dengan adik dia ada ipar lagu mana? Jadi adik susuan, anak susuan. Tak boleh nikah lah dengan abang ipar. Sebab dia dah jadi anak susuan pada isteri dia. Secara automatik, dia juga jadi anak susuan pak dia lah. Anak dia lah. Tapi tak boleh jadi wali. Hukum dia tak boleh jadi wali. Cuma tak batal ayat semayang. Oh, nanya. Kan? Pasal tak boleh nikah. Suami kata nanya, adik hang lawa ke? Besar-besar boleh kecil-kecil duduk. Lah besar-besar lawa pula dah. Abang ni dengan abang. Dia tu saya duduk susu. Abang dengan dia tak batal ayat semayang. Abang dengan dia tak boleh nikah. Sebab itu orang perempuan bila nak menyusukan budak kena minta izin suami. Bukan boleh main rumah orang duduk nyusu budak. Kena minta izin. Ni saya tengok orang beranak kecil. Pasal apa hang ni tak boleh menyusu anak ni, tak mau keluar lah, sakit tu anak duk teriak lah. Aku punya ada. Kita pergi budak tu kita pergi elok menyusu dia. Padahal laki kita tak tahu berdosa perbuatan kita. Kena telefon suami lu, bang. Ni anak ya duk teriak baru, ya tak boleh menyusu budak. Susu tak terkeluar apa, tak ada susu apa, entahlah duk teriak lapar, bagi susu botol tak mau. Ni ya ni cek bagi susu cek nah. Boleh tak abang? Boleh, abang izinkan. Sebab tu jangan tuan-tuan buat atas belah ihsan lah, kesian makcik makcik. Mana nak tahu besok suami tuan-tuan berkenan dengan budak tu? Lagi 20 tahun. Kita tak tahu. Mungkin anak kita besok berkenan dengan budak tu. Nak menikah tak boleh, dah jadi anak susuan, adik susuan.
Sebab tu kena berhati-hati. Kadang-kadang bila kita dah bercerai, kita tak tahu. Kita menyusukan dia 6 kali, 7 kali, kita bercerai dengan laki kita. Laki kita pula 20 tahun lepas tu, pergi ngorak dia, dapat pula. Nikah dengan dia. Kemudian kita pun dah bercerai 20 tahun dengan laki kita. Tiba-tiba jumpa dia. Mak, inilah suami cik. Loh, ni bekas suami mak. Tapi bercerai lah. Lepas mak menyusu, mak bercerai. Dah tak tahu mak cik nikah dengan dia. Padahal dia jatuh kepada bapak susuan dah pada masa itu. Jadi jatuh macam anak tiri dia lah masa itu. Jadi minta izin tuan-tuan. Bila tuan-tuan nak menyusukan orang, minta izin daripada suami dulu. Kita doakan pada doktor kita selamat menunaikan ibadah haji, pergi dan balik. Mudah-mudahan mendapat haji yang mabrur. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وعافية في الجسد وبركة في الرزق وزيادة في العلم وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حول علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Sebahagian pengeluaran coklat blok yang kita akan formulasikan untuk kegunaan sama-sama membuat kek end product ya. Jadi coklat ini kita akan formulasikan mengandungi garam tisu biokimia dan bahan-bahan yang menepati konsep halal dan thayyibah. Ini mesin mesin koncing mengandung coklat, menghaluskan sebelum kita jadikan coklat blok. Mesin dari UK ni إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المهتدون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ووسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم السلطان
سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملائكة على إلى يوم الدين. اللهم إنا نحفظك ونستودعك لنا أماننا وأنفسنا وأموالنا وأولادنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياك في جنتك وجوارك وأمانك وعيادك من كل شيطان مريض وجبار عنيد وبنعيم وبضر وشر كل شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة واحفظنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والقسم والدعاء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Demonstrasi. Jadi orang pelawat tengok daripada cermin luar. Dia problem sekarang coklat kita tak tahu apa yang orang makan di dalam. Dia coklat blok je. Usahawan-usahawan kita balik buat coklat ada coklat blok. Jadi nanti kita nak pastikan formulasi coklat blok tu betul-betul menepati halal. InsyaAllah. Boleh kita war-warkan bagi masyarakat. Jenama yang coklat apa nama jenama? Tak, kita pun coklat blok. Jadi usahawan-usahawan beli coklat blok. Dia pula buat produk coklat dia. Mana lagi? Pembekal kan? Sekarang ni tak ada lagi pembekal Islam. Oh, yang tahun ni Yang dalam negara pun ya. Nanti kita produksi tulis sikit nanti kita keluarkan apa, bagi sikit peta tu pada